Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? Welcome to Rejim Show. Malam ini kita bincang topik-topik yang sedap. Okey, sebelum tu kita intro dulu. Sekarang kita live di imrejim.com. Intro dulu. Ya. Okey, share dulu. Ambil masa sekejap, kita share sekejap. Share sikit live ni kepada mana-mana tempat yang sesuai untuk kita sharekan grup-grup supaya ramai yang join. Saya nak share. Okay. Alright. Sekejap, share sekejap. Warga Kuantan. Terkini. Okey. Cukup. Yap, kepada yang baru join, welcome to the show. Saya slow lah pula lain ni. Okey, hari ni kita nak bincang tajuk ni. Tajuk dia Waalaikumsalam Dahlia Jasmine. Welcome. Hari ni kita nak bincang apa cerita ni, lockdown kan? Bila lockdown, balik kampung, berpusu-pusu balik kampung. Cadahnya ni. Alright, kita juga sedang live di imrejim.com. Kepada yang di Clubhouse, kalau nak tonton video, boleh tengok di imrejim.com. Dan sekejap lagi kita akan angkat yang dalam bilik ni untuk kita tanya apa cerita sebenarnya kan. Apa pendapat korang berkenaan dengan topik ni. Hari ni kita start dengan hashtag rakyat gagal. Apa cerita ni? Ya, kepada yang ada dekat dalam live dekat Facebook, boleh sembang dekat chat boleh tanya dekat chat. Jadi cerita dia macam ni. Cerita dia pagi tadi, bukan pagi tadilah. Aku tengok semalam, start daripada semalam, DG apa ni? KKM tunjuk gambar ni. Tunjukkan korang. Gambar Tol Gombak dan Tol Sungai Besi mula sesak. Ada cubaan balik kampung sebelum lockdown. Apa cerita, geng? Apa cerita sebenarnya? Kan? Macam mana boleh balik kampung pula? Macam mana orang boleh terfikir nak balik kampung sebelum lockdown? Aku memang pelik macam mana? Kita buat lockdown sebab kita dah state of emergency. Kita dah memang macam terpaksa dah tau. Sebabnya terlampau ramai sangat, banyak sangat kes yang naik. Kan? Tiba-tiba boleh pula sebahagian orang ni, dia boleh pula nak balik kampung. Itu yang aku macam tak boleh brain lah. Tadi aku ada post satu posting yang mencarutnya lah dekat aku punya Facebook profile. Tapi memang bengang kot kan. Kita dah memang orang yang follow SOP kan, yang follow SOP, yang memang selama ni duduk dalam dekat rumah, stay at home, jaga macam-macam benda kan. Tiba-tiba sebahagian orang lain ni selamba je tipu, nak cross state kan, buat macam-macam. Dan hari ni keluar hashtag rakyat gagal. Memang mengata-kata lah orang pakai hashtag rakyat gagal ni. Tapi ada satu kawan aku, dia cakap sebenarnya bermula dengan kerajaan gagal dulu. Bila aku fikir balik, betul juga kan. Kalaulah tak ada double standard kan, kalaulah tidak keluar kertas siasatan kan, setiap kali ada orang langgar, terus je seperti mana rakyat Marhain kena kan.
Bila ada kesalahan dilanggar saja, bila langgar SOP je terus keluar compound. Kan? Kalaulah golongan-golongan yang kayangan ni pun kena macam tu, menteri-menteri yang balik daripada luar negeri kena macam tu, kan? YB yang cross state ni kena macam tu, straight terus keluar saman. Aku rasa orang ramai tak marah. Kan? Rakyat takkan bising, takkan bengang. Kan? Tapi bila ada sebahagian dia yang macam ni, kan? Yang boleh, kan? Yang kena siasat dulu. Aku tak faham kenapa kena siasat dulu. Kan? Kau faham tak kenapa kena siasat dulu? Kan? Kepada yang dekat live Facebook, welcome to the show. Tolong chat sikit. Apa pendapat korang tentang berkenaan dengan macam mana ni? Jadi hashtag sebelum rakyat gagal, hari ni famous dengan hashtag rakyat gagal, kan? Tapi sebelum ni dia hashtag dia yang terkenal ialah kerajaan gagal. Jadi bila hari ni mula tular, mula viral orang cakap pasal hashtag rakyat gagal ni, ada kawan aku yang cakap, sebenarnya kerajaan yang gagal dulu. Sebab apa? Tidak lead by example. Kalaulah tak ada layanan 2 level ni, kan, tak ada kasta, aku rasa tak jadi isu. Betul juga. Tengok ni Zuhairi Muhammad Sabri cakap jaga sangat VVIP ni. Betul. Aku pun mengang. Aku tak faham kenapa nak kena jaga sangat, kan? Apa kepentingan dia kepada negara sampai kena protect macam tu sekali, kan? Tak boleh brain lah. Aku pelik. Okay, mari kita tanya. Kalau yang dalam Clubhouse siapa ada nak bagi pendapat, boleh angkat tangan. Nanti aku angkat naik atas. Aku nak tanya korang, kan, punya pendapat lah. Sekarang korang duduk dalam ni, kan. Sekarang ni aku tunjuk dekat live Facebook aku ni, di imregime.com. Tol Gombak dan Sungai Besi mula sesak, ada cubaan balik kampung sebelum lockdown. Memang aku tengok gambar ni aku terkejut. Bila dia cakap Tol Gombak, aku tahulah dia nak pergi balik ala Pantai Timur. Itu yang aku jadi dah lah dekat Selangor, KL tu nombor dia mencanak-canak tinggi naik, kan. Selamba je diorang ni, kan. Jadi diorang ni bodoh. Diorang bodoh ke apa? Diorang tak boleh fikir ke apa? Aku tak faham, kan. Apa yang terjadi sebenarnya? Alright, ni Dahlia Jasmine post di Facebook, tulis hashtag kerajaan gagal di dalam penguatkuasaan undang-undang, berlakunya antara 2 darjat diskriminasi kasta di kalangan rakyat di dalam mengeluarkan compound. Hashtag rakyat gagal, golongan ni adalah golongan tidak pernah memikirkan kesusahan orang lain. Golongan ini patut dikenakan compound paling tinggi. Aku setuju. Betul. Setuju dengan kau, kan. Macam mana boleh? Aku sampai aku benci dengan perkataan buka kertas siasatan. Aku sampai benci. Aku kecewa sebenarnya. Bila ada VVIP atau YB ke menteri ke yang langgar protokol, langgar SOP, kan, kita akan buka kertas siasatan. Orang dah tak pakai kertas lah sekarang, semua pakai email lah. Kan, semua dah pakai elektronik dah, kertas-kertas apa lagi. Okey. Tak kisahlah, mungkin aku tak faham prosedur, mungkin aku tak faham protokol. Tapi bila hari ni, kau tengok hari ni, siapa ni, ada satu pakcik dekat Kota Baru, keluar depan rumah dia 10 meter je, pergi ikat lembu. Lepas tu ada orang berhenti motor, bercakap dengan dia, kan. Lepas tu motor tu jalan. Mungkin orang motor tu berhenti tu tanya berapa sikit, kan. Lepas tu jalan terus. Lepas tu polis ambil gambar. Polis pergi dekat dia, saman 1,500. Pakcik tu pergi ikat lembu kot. Aduh, pakcik tu cakap apa? Saya tak mampu nak bayar ni. Dia kata, dia kerja apa je, kan. Dia tak mampu nak bayar, dia kata. So tu yang menjadi benda yang aku rasa macam hairan lah. Aku pelik, kan. Kenapa bila orang biasa, kan, macam pakcik yang ikat lembu tu, kan, tak kena apa-apa, tak perlu kertas siasatan. Kenapa tak buka kertas siasatan dulu, kan? Okey, kita tengok ni, Dahlia Jasmine di Facebook cakap apa? Selangor pusat COVID negara, betul, kan? Jad Zamri,
bukan bodoh tapi jenis ambil mudah. Betul? Betul juga kan? Betul. Okey, kepada yang ada di Clubhouse, live ni sekarang ni berlangsung dekat Facebook aku, iamregime.com. Jadi kalau korang nak bagi pendapat, boleh angkat tangan. Aku akan angkat korang naik dan kita berbual kat dalam ni. Tapi apa yang korang cakap ni akan direkod lah. Bukan direkod lah sebab dia live sekarang dekat Facebook kan. Alright. Okey, yang Jack cakap apa? Bukan bodoh tapi jenis ambil mudah. Betul. Tak lah. Kalau ambil mudah tu, kalau tak boleh fikir kan, dia macam contradicting lah. Dia macam, kau dah tahu dah kepentingan, kau dah tahu dah masalah. Kau duduk dekat dalam Selangor, red zone, Selangor, KL. Lepas tu bila ada macam ni, bila ada kerajaan umum lockdown, kan, kau terus berpusu-pusu balik kampung. Lari semua. Kan? Macam tak belajar tau daripada apa yang berlaku sebelum ni. Ini memang aku cakap bodoh lah. Dah tahu dah lockdown maksudnya kan, alasan apa? Alasan nak kerja ke apa semua dah macam tak valid tau. Kan? Alasan nak kerja macam dah tak valid lah. Okay, dah lihat zaman cakap apa? Rakyat gagal ada di kalangan idola awam, public figure seolah-olah mencabar undang-undang. Yang ni kan, yang dah berkali-kali langgar ni, aku pening kepala lah. Aku tak tahu kenapa, aku tak faham kenapa dia masih belum letih lah. Tapi aku ada nampak satu poster dalam Jabatan Netizen Negara, dalam Jabatan Netizen Negara. Dia cakap sebenarnya cara nak ajar artis ni ataupun VIP macam ni ialah jangan follow ataupun block page ataupun portal yang lapor pasal kisah dia, yang lapor kisah dia. Kalau ada portal Facebook page, media, mana-mana media yang melaporkan pasal kisah dia yang korang dah menyampah nak dengar, menyampah nak tengok, korang unfollow, korang block. Macam ni je cara dia nak ajar. Ini daripada poster ni aku nampak dekat dalam Jabatan Netizen Negara. Dia ajar buat macam ni. Dia sebab apa? Sebab artis-artis ni kan, selebriti ni dia nak exposure tau. Dia nak exposure, dia nak nampak. Dia nak orang nampak dia kan. Terutamanya masa PKP ni, masa tak boleh buat show, masa tak boleh buat apa-apa ni. Jadi cara dia nak dapat exposure ialah melalui buat benda-benda macam ni lah. Jadi bila dia buat benda macam ni kan, portal-portal media ni dia akan pick up lah kes ni dan dia akan keluar. Dan masalahnya dekat kita punya Facebook, dekat kita punya Insta akan keluar berkali-kali. So satu cara yang diajar oleh Jabatan Netizen Negara ni kadang-kadang bagus juga, cerdik juga. So apa yang diajar ialah, sekiranya anda jumpa berita macam tu keluar dekat line anda, streamline anda punya wall, block, unfollow. Kalau anda follow group tu, page tu, anda unfollow. Supaya dia nampak bila dia buat report macam ni, turun. Turun rating, turun, keluar unlike ke kawan-kawan, apa-apalah buat lah. Tapi yang penting unfollow lah, unfollow dengan block. Jadi barulah mereka ni akan belajar. Jangan sumbat dah rakyat-rakyat ni dengan berita-berita macam ni. Orang tak suka. Orang dah bosan. Radu, tatap radu. Aiman Asfar cakap apa? Radu ni apa Aiman? Alright. Alif Afandi Zulkifli. Semua macam bangang. Lockdown terus membalik kampung. Itulah aku cakap tadi. Kau tengok ni ni. Tol Gombak dan Sungai Besi mula sesak. Ada cubaan balik kampung sebelum total lockdown. Kau bayangkan sampaikan IG kan, sampaikan DJ Hashim pun announce benda, tanya benda ni dekat dalam dia punya Twitter, dalam press conference. Apa hal ni? Macam tak belajar langsung. Panas. Ya betul, panas kes ni.
Okay, Ali Afandi cakap apa? Flat pemain kat Sungai Besi ni pun umum kena PKPD. Habis semua pakat lari dari tempat tu. Aduhai. Ni sama macam kes Tanah Putih tu. Kan? Sama macam kes Tanah Putih tu. Bila announce PKPD, habis semua lari. Habis lari. Tak faham. Aku tak faham. Kan? Okay. Alright. Apa lagi yang cakap? Okay. Orang buat PKPD supaya penyakit tak merebak. Ni dia orang duk lari. Itulah. Dia orang ni macam seolah-olah tak faham tau apa gunanya. Apa fungsi PKPD, apa fungsi nak buat lockdown. Kerajaan buat PKPD ni supaya contain semua orang stay at home, duduk rumah. Supaya apa? Kalau kau ada kuman, kalau kau ada virus COVID dengan kau dan engkau tak keluar, engkau tak akan menjangkiti orang lain. Dan banyak kes yang mana orang yang kena COVID sekarang ni, dia tak ada simptom pun tau. Dia macam tak sakit pun, tapi dia ada virus tu dekat badan dia. Jadi kalau dia jumpa orang lain, dia akan menjangkiti orang lain. So bila dia PKPD, duduk dekat rumah, stay at home ataupun dia lockdown dalam masa 14 hari, virus tu one off, mati. Itu tujuan dia. Jadi bila kau pas semua lari pergi balik kampung, jadi macam bongok lah kan. Dazani dan Muhammad Darul, bang, suara dalam Clubhouse lagi sedap. Memang lah. Dalam Clubhouse memang lagi sedap. Sebab dia memang dia design kan untuk benda, untuk suara, untuk voice kan. Dekat dalam Facebook ni dia ala beralai. Okey, daripada Jad Zamri. Aku rasa patut kerajaan umum sebarang rentas negeri untuk urusan kerja semua disekat. Kalau tak, akan ada yang guna alasan macam ni. Kerja dekat pejabat rumah saja, kecuali transport yang hantar barang saja yang boleh. Tak kisahlah menteri ke, rakyat ke atau sesiapa saja. Betul. Kadang-kadang ni yang orang marah sebenarnya. Kata orang cakap apa, PKPD separuh masak, lockdown pun mungkin separuh masak. Maksudnya kan, kalau lockdown, macam mana kita tengok lockdown dekat China, dekat Wuhan dulu masa dia buat lockdown, masa Vietnam buat lockdown dia memang sunyi sepi, askar je ada dekat jalan raya ronda bawa senapang. Itu lockdown. Macam darurat. Tapi kita ni sebabkan kita ada macam takut ekonomi terjejas. Okey, aku faham lah. Okay, mungkin kita tak nak ada kena ekonomi terjejas sangat. Maknanya ada di kalangan kita yang boleh cari makan lagi, yang boleh berniaga lagi. Okey, itu setuju. Tak ada masalah. Aku rasa buka kedai, aku pun setuju kedai runcit buka kan. Tapi perketatkanlah. Kenapa aku cakap perketatkan? Contohnya kan, benda yang daripada dulu, benda pelik yang aku rasa pelik lah. Bila pergi kedai. Bila kau nak masuk kedai, kau kena scan apa tu? Temperature kan. Kalau ikut asal-asal dulu PKP 1.0, tujuan buat yang scan temperature tu, dia syaratkan kena ada guard ataupun orang ataupun rela yang jaga benda tu. Maksudnya bila dia scan kau, pip, kau temperature kau lebih daripada ni, kau demam, orang tu takkan bagi kau masuk. Ingat tak? Sepatutnya macam tu. Tapi masalahnya jadi macam mana? Kau sendiri yang tembak kepala kau. Bila kau tembak kepala kau sendiri, bunyi ke, lebih ke, apa ke, siapa peduli? Masuk je lah kedai. Itu punca dia. Dekat situlah mulalah mengebak. Dekat kedai lah, mengebak dekat pasar raya lah. Sepatutnya benda ni diperketatkan dekat kedai-kedai semua. Okey, buka kedai masa lockdown tak apa, tak ada masalah. Buka pasar raya masa lockdown tak apa, tak ada masalah. Tapi make sure abang-abang rela, akak-akak rela jaga temperature tu. Bayar dia orang RM50 sehari. Kan memang ada rating dia, rate dia. Bayar je lah. Jagalah. Kalau kau tak nak rela, kau suruhlah anak saudara kau duduk situ. Tekan nombor benda tu. Cakap dekat dia kalau lebih daripada 36, kan, lebih daripada 37 ke, suruh balik, suruh patah balik. Macam tu baru betul. Bukan kita tembak kepala sendiri lepas tu masuk je kan. Kau sendiri, lebih, tak apalah, sikit je. Engkau sendiri yang decide dah macam mana.
Okay, kita tengok lagi. Jad Zamri cakap apa? Patut mana yang lari tu sita je bangunan atau kediaman. Kalau nak masuk kediaman bayar RM20. Padu tu. Itu padu. Dahsyat sangat, Jad. Okay, Dahlia Jasmine cakap apa dekat Facebook aku? Media negara menaikkan idola awam ni macam masalah negara. Sampai suami pandai goreng telur pun naikkan ke FB atau mana-mana halaman media. Yelah. Sebab tu aku suka yang Jabatan Netizen Negara tu punya cadangan. Dia suruh apa? Blok. Media-media, portal-portal, page-page yang suap kita dengan berita-berita sampah ni, unfollow, block. Baru dia belajar mana nak cari berita yang betul. Kalau tidak kan, kerja dia kan mengadu domba je. Okay? Sebagai salah satu contoh lah. Korang tahu kan sekarang ni yang terlatest ni kan pasal si durian kimchi apa tu? Yang budak Melayu kahwin dengan perempuan Korea Selatan tu. Kan, perempuan Korea. Jadi dia dah YouTuber yang terkenal lah, TikToker, YouTuber yang terkenal. Lepas tu baru ni masa dia buat video dia salah upload lah. Dia bergurau dengan isteri dia, kata isteri dia pakai pakaian tradisional Iban. Kan yang macam dekat dada tu kan. Ada jalin-jalin warna-warni tu. Itu pakaian tradisional Iban. Lepas tu suami dia cakap macam Alas TV. Macam tu lah lebih kurang aku pun tak tengok video dia. Jadi kecoh lah. Memang dia tersilap cakap. Memang itu salah dia. Memang dia tersilap cakap. Memang suami dia nama Rizal tu tersilap cakap. Sebab dia memang jenis outspoken, jenis kaki macam kutuk-kutuk, selalu kutuk isteri dia, gurau-gurau macam tu lah. Jadi dia macam tersilap cakap. Lepas tu bila dia dah cakap macam tu, media ni duk korek, duk highlight dekat benda dia silap tu je. Pusing-pusing. Orang ni buat keluar portal ni, buat keluar portal ni, buat keluar page ni, buat keluar, semua buat keluar cerita pasal tu. Sampaikan benda ni jadi panas. Sampaikan orang Sarawak semua pergi report polis, persatuan-persatuan semua macam mengecam dia dan sebagainya. Itu yang jadi panas tu. Kan, itu ya. Sampaikan dia dah minta maaf ni. Berkali-kali buat live session minta maaf apa semua. Tapi orang hentam-hentam dia kan. So yang memainkan peranan sebenarnya, yang menjadikan benda ni panas, benda ni kecoh, sebenarnya siapa? Bukan persatuan tu pergi, bukan persatuan anak Borneo yang pergi canam rata-rata cakap jangan follow orang ni ke, ataupun cancel durian kimchi ke. Tak ada. Dia tak cakap macam tu. Tapi apa dia buat? Kan? Disebabkan terlampau kecoh benda ni, persatuan ni terpaksa macam ambil tindakan lah, pergi report polis lah apa semua kan. Tapi yang mengkecohkan dia ialah media sampah ni, portal-portal ni, page-page yang aku tak tahu, yang suka guna huruf campur dengan perkataan tu. Apa benda bodoh tu aku tak tahu. Alright, kepada yang ada dekat dalam Facebook, dekat dalam Clubhouse, session ni live dekat imregime.com. Tapi korang stay dekat dalam ni, sebab nanti kejap lagi aku nak interview pendapat korang. Sekarang kita baca yang dekat dalam posting-posting dalam chat Facebook aku dulu. Alif Effendi Zulkifli, memang patut lockdown macam China tu. Biar senyap 2-3 minggu supaya boleh keluar bertahun-tahun. Dari bagi pelepasan itu ini, lepas tu kejap unlock, ingat handphone ke? Semua tak fikir panjang. Betul. Tengok dekat Wuhan, aku tengok dekat China sekarang ni, dah lah dia lockdown kau dulu kan, ingat tak, dia lockdown sampai dia selotip tau, lift tu selotip pintu rumah, gila punya, askar penuh dekat jalan kan. Itu kau punya. Jadi bila dia buat lockdown macam ni kan, sekarang ni apa hasil dia? Setelah setahun 2021, dia orang dah boleh buat marathon, boleh buat konsert. Itu hasil dia. Daripada kita sekarang ni kan, sekejap on, sekejap tak on, sekejap PKP,
1.0, 2.0, 3.0, PKPD. Ni lockdown pula dah. Aku tak kisah lockdown. Aku setuju. Dan sebenarnya dah lama dah orang minta lockdown. Rakyat minta lockdown dah lama. Tapi sebab nak jaga kepentingan orang-orang sebilangan, ekonomi, dan ada orang yang menyangkal, membangkang. Aku lagi satu lah. Kalau aku nak cakap pasal politik sikit lah. Aku tak suka cakap pasal politik. Tapi kan, dalam suasana tengah genting kita pasal COVID ni semua ni, pada masa yang sama ni orang-orang politik ni dia push kerajaan suruh buka parlimen. Maybe dia nak buat effort untuk tukar government. Dia nak tukar kerajaan. Jadi kenapa dia nak tukar? Sebab apa? Dia kata mungkin bila diorang yang take over kerajaan, dia akan buat lebih bagus lagi. Dia akan buat sistem ataupun dia akan tangani COVID-19 ni dengan lebih baik dan lebih efektif. Apa? DJ Hashim tu tak terror ke apa? Kita punya KKM tak bagus ke? Tukarlah menteri mana pun, kan? Perdana Menteri tukar berapa orang pun, yang jaga KKM sama juga, DJ Hashim juga. Betul tak? Jadi sebenarnya korang nak apa? Kalau korang ada idea yang lebih bagus, kalau korang ada memang betul-betul ada yang praktikal, yang lebih bagus, yang memang boleh menyelamatkan rakyat, menyelamatkan negara, bagi tahulah dekat kerajaan sekarang ni. Korang ada akses direct kepada PM kot. Kalau korang betul-betul pentingkan rakyat, cakaplah kat PM tu. Walaupun korang pun pembangkang, walaupun korang bukan memerintah, korang bagi tahulah pada PM, bagi tahulah pada semua yang bertugas, person in charge. Share knowledge. Kalau benda yang korang rasa korang boleh buat lebih baik, what you can do even better, you tell them. Bagi tahu dia orang. Okey, mari kita tengok lagi apa lagi. Aiman cakap apa? Bang, kain tu tinggi martabat di kalangan orang Iban. Nak tahu story mai kau cerita. Okey Aiman, kejap lagi. Aku angkat kau naik. Kita apa? Kita cerita pasal kain tu. Kain dekat apa? Yang dekat badan kan. Alright, Jad cakap apa pula ni? Media malas buat kerja lapangan. Nampak apa-apa yang muncul kat social media, dia orang ambil je untuk naikkan rating viewer dia orang. Betul. Dia main kutip je. Semua cerita kutip. Aku punya tengok sekarang ni dekat dalam wall aku kan. Tak siapa-siapa aku tak kenal. Tiba-tiba seolah-olah macam dia ni orang yang memang terkenal lah kan. Memang berkepentingan. Aku cakap, dia ni artis ke siapa ni? Aku tak kenal ni. Pelik pula aku tengok. Okey, Alif cakap apa? Member tentera saya dekat Brunei, dia cakap buat lockdown sekali je tapi betul-betul ketat. Sekarang ni dah setahun dia orang bebas COVID. Betul. Alif, betul. Brunei kau. Sekarang ni macam negara yang tampak memang dia zero COVID dah sekarang. Zero COVID. Tak. Hidup macam biasa. Kan? Itu. Tapi dengan apa? Dengan dia buat lockdown yang kau-kaunya ketat betul-betul. Ni kita dah buat lockdown ni. Kita nak hari Senin ni nak lockdown. Tapi lockdown macam mana? Dahlia Jasmine lagi cakap, yang patut kecam orang balik kampung masa lockdown. Cadangan jad supaya kediaman mereka disita dan dikenakan kompaun untuk masuk rumah adalah satu idea yang bernas. Betul, tapi ganas tu. Kerana mereka yang lari balik inilah yang membimbangkan pembawa virus tak bergejala. Betul. Aku setuju. Tapi kan cakap kau. Mengikut pengalaman kita lah sebagai rakyat Malaysia. Kalaulah dilaksanakan benda ni, yang ramai kena ialah rakyat marahin. Itu masalahnya. Bukan orang VIP kena. Biar dia terbang pergi mana pun, biar dia cross atas apa tujuan pun, kan, dia takkan kena.
Paling-paling teruk pun buka kertas siasatan. Kan? Paling-paling teruk buka kertas siasatan. Itu yang jadi bengang tu. Itu yang aku Alright. Tengok lagi apa lagi ada dekat chat dekat Facebook. Dazani, DJ Hisham. Oh, bukan DJ Hashim, DJ Hisham. Silap lah, DJ Hisham. DJ Hisham, betul-betul DJ Hisham. Sorry. Zuhairi cakap apa? Hisham, bukan Hashim. Aku salah. Nak cakap cepat. Okay. Ramzani Rahman cakap apa? Polis kata ramai kat Tol Gombak hari ni semuanya adalah kebenaran. Tapi takkan sebanyak tu. Itulah masalah dia. Kita dah macam tahu kita nak lockdown kan. Patutnya kan kalau kita cakap lockdown ni hampir kita boleh cakap macam kau dah tak ada cerita dah pasal nak kerja sangat sebenarnya. Memang lockdown kan. Kecuali kau essential services. Kalau kau essential service tak apa. Ini kau bukan essential service, tiba-tiba kau ada dapat kebenaran pula nak pergi mengata-kata kan. Masa lockdown tak boleh weh. Lockdown duduk rumah Dahlia Jamal cakap inilah dimaksudkan rakyat gagal. Jadi aku memang tak faham lah. Kan kita tengok hari ni 9,000 kes kan. Lepas tu geng-geng anti vaksin cakap apa? Kerajaan memang nak target 10,000. Aku kalau geng-geng anti vaksin ni aku pening kan. Alright, aku pening kan. Dia orang tiba-tiba je kan, ada je idea dia kan. Kerajaan nak bagi, memang nak target 10,000 sehari. So lepas 10,000 barulah dia macam okey. Apa gila ni sebenarnya anti vaksin ni. Aku kan ada kawan yang dia tak nak ambil vaksin. Okey, aku tak kisahlah, vaksin ni bukan paksaan lah. Dia tak nak ambil vaksin. Tak apa, itu pilihan dia. Dia tak nak ambil vaksin tak apa. Itu pilihan dia kan. Tapi kita galakkan, terbaik kau ambil. Kan sekarang ni dia takut mati kalau ambil vaksin. Kalau tak ambil pun mati juga. Tapi Tuhan dah cakap dah, mati ke tak mati ke dah semua dah tetap dah. Dan Allah SWT dah decide dah tetap dah kau punya ajal maut. Sebab apa? Kalau dah memang kau kena sebab vaksin, terima je lah. Nak buat macam mana? Aku pun takut juga kan? Tapi aku dah daftar dah. Tunggu je lah panggil kan. Tapi yang masalah ni, kaki-kaki anti vaksin ni, ialah bila kau ajak orang lain sekali ikut kau punya mazhab tu. Kalau kau sendiri nak pakai untuk kau, family kau, tak apa, kau diam je. Bila orang lain suruh pergi vaksin, kau cakap lah pergilah. Tapi untuk kau tak nak pakai, tak apalah kalau macam tu. Kau diam je, senyap-senyap je dekat rumah. Ini masalah dia. Bila kau tak suka vaksin tu, kau sibuk tekan, kau sibuk ajak orang lain semua, jangan ambil vaksin. Kau dah sikit lagi dah macam setan. Betul tak? Okay, mari kita tengok lagi. Dazani Darul cakap apa? Aku rasa ramai balik kampung ni alasan PJJ. Iyalah. Betul lah tu kan. Ramai juga kan yang PJJ. Pancutan jarak jauh. Nak buat macam mana? Itu bukan essential service. Dahlia Jasmine cakap itu bukan essential service, itu terencat service tau. Itu tak dapat diservis dia panggil. Aduh. Okey. Ramzani Rahman cakap apa? Tak nak ambil vaksin tapi jangan hasut orang lain, sebar info palsu. Betul macam aku cakap tadi. Kau tak nak ambil vaksin, kau diam-diam. Kan? Tak apalah. Kan? Kau nak itu kau punya pendapat. Tapi jangan ajar orang lain. Macam kau nak beramal dengan hadis lemah. Boleh.
Tak ada masalah kau nak beramal dengan hadis lemah. Kan? Tapi jangan ajar. Jangan ajar orang. Jangan guna untuk berbahas hadis tu. Tak boleh. Okay, Alif Wandi cakap anti vaksin ni semua palatau. Memang betul, palatau semua. Okay, Maren Reganathan dekat Facebook cakap apa? Nenek aku yang tua, gigi tinggal 2 batang pun berani ambil vaksin. Syaitan mana tu takut ambil vaksin? Bazir. Betul lah Maren kan. Aduh hai. Aku letih tak? Aku letih sebab apa? Sebab melayan bodoh tau. Orang yang dia okey, kalau dia pandai dan dia faham herd immunity ni macam mana kita nak achieve herd immunity, tak apa tau. So bila ramai orang kena vaksin, okey engkau tak nak vaksin tapi biar ramai orang kena vaksin. Herd immunity dah tercapai, engkau selamatlah. Tapi di antara waktu tu engkau tak selamat. Jadi bila engkau tak selamat, engkau duduk rumah dan diam. Okay, Alif lagi hebat dari ulama. Itu dia, kadang-kadang dia kena keluar hukum. Dia orang lah lagi hebat dari ulama. Acik dia. Agenda Yahudi lah, New World Order lah, pejadah. Alright. Sekarang ni kita pergi sesi dekat Clubhouse lah. Kita tengok orang dekat Clubhouse cakap apa pula. Mai. Kita angkat Aiman dulu. Aiman. Hello. Aiman. Oh, Aiman. Aiman ada tak ni? Tak ada. Kalau Aiman tak ada, kita ajak Alif naik. Ada Aiman, ada. Aiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jap. Nak pakai baju ke apa? Tak ada, malas nak online. Aduh. Apa pendapat kau Aiman pasal topik hari ni? Aduh. Macam hari ni nak kata aku buat panic buying, taklah juga, just belilah susu anak apa semua kan. Tapi so far kat Sabah ni, dekat KK aku tengok tak adalah seteruk. Tak ada macam macam beratur macam biasa je. Orang beratur macam biasa beratur macam biasa. Macam ada. Tak, maksudnya orang relax lah kalau dekat kau duduk KK kan, Kota Kinabalu kan. Dia relax. So bila announce lockdown ni, kerajaan announce lockdown ni, orang Kota Kinabalu macam mana? Macam kita relax. Macam yelah, sebab kita punya cases pun kalau macam semalam dekat 300, hari ni 200 lebih. Kalau ikut pecahan ikut bandar-bandar, Tawau boleh tinggi sebab Tawau kan dekat dengan border Indonesia. So banyaklah keterjalanan tikus apa semua. Memang anggota keselamatan kita pun tak mampu nak halang ke apa kan, sebab itu memang tradisi diorang. So kat Tawau tu dah ada kluster apa semua, and then yalah kat KK pun boleh tahan dah ke dalam 20 lebih orang hari ni. Tapi dia meningkat ke, dia downtrend ke dia uptrend nombor tu? Aku rasa macam mendata je. Okey. And then seperti mana KKM dah keluarkan kluster baru pun dah keluar dah. So KK ada 7. Baru 7 bang. Kita tak tahu sama ada esok lusa mesti, aku rasa confirm naik. Ini raya punya itulah raya punya. Dalam pada kita duk push jangan balik kampung raya kan. Raya kat rumah je. Ini mesti ada juga yang terbabas, yang terlepas ni, yang tak kira, yang tak peduli kan. Itulah pasal aku tahu yang mana yang kita nampak dekat dalam internet, yang kerajaan yang polis nak saman lah compound ni, orang-orang yang upload gambar. Tapi sebenarnya ramai je yang tak upload tau. Betul. Dia balik kampung, dia duduk dengan family tapi dia tak upload gambar dia. Kan? Jadi ni memang dah tersebar sebenarnya. Macam orang kita ni, tak tahulah, nak kata degil pun ada, bodoh sombong pun ada, kepala batu pun ada. Apa lagi? Nak kata kepala batu, kepala konkrit pun boleh jugalah bahas sekarang. Dah boleh tukar lah. Kepala konkrit. Dia kata, gaya setahun sekali ni, bla bla bla.
Ada saya dengar, adalah antara-antara saya tengok dekat Facebook, raya setahun sekali punya, aku tak boleh, kena raya kena tengok mak bapak apa semua bla 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 semua tu. Bila Itulah. kau balik, Aku betul, aku setujulah macam orang cakap dia time ni lah nak jumpa mak bapak. Dah setahun tak jumpa, dulu 2020 dah tak jumpa. Betul. Betul, tak salah. Memang betul pun, memang macam tu. Tapi inilah dia pengorbanan dia kan. Kita balik, bila kita tak balik, kita menjamin orang kampung kita, keluarga kita, family kita dekat kampung tu, orang tua kita tu selamat. Tu je. betul. Macam saya kan, kalau tak jumpa orang tua saya sendiri dan setahun lebih, because PKP saya dekat orang tua. Kalau bahagian mak mertua saya dekat 2 tahun dah bang, tak balik. Dalam sejarah hidup saya 2 tahun saya tak balik Sarawak. Aku kawan ni lagi pun tak boleh balik. Aku ni rumah mak aku ni kan, aku jogging je sampai. Betul. Kan, tapi aku pun tak berani nak pergi tau. Aku takut. Aku takut jadi apa-apa kat dia orang kan. Tengok tak nak. Alif Afendi cakap apa? Covid tak percaya, santau dia percaya. Apa Betul. kebangang. Betul juga kan. Benda-benda macam tu suka sangat. Benda-benda kan ada dalam apa? Ada Bluetooth. Aku tengok hari ni dekat dalam Facebook, Mak Saleh dia percaya AstraZeneca tu ada Bluetooth connection. Wow. Aku ingatkan kita je ni orang Southeast Asia je kan. Asia Tenggara je yang ada pelik-pelik macam ni. Rupanya Mak Saleh pun sama bodoh je. Sama. Nama pun manusia. Itulah. Aduh. Nama pun manusia. Ada bodoh, ada bijak. Okey, Yusdi Muhammad. Dia kata jangan balik lah. Saya pun kalau ikut boleh je balik selang sehari ke Muazzam Shah. Tapi bimbang kot-kot terbawa balik virus tu untuk anak isteri. Maklumlah kerja dengan ramai orang. Jaga diri semua, kita jaga kita. Betul lah tu kan. Kita rasa obligation lah kepada orang ramai, kepada jiran kita, kepada diri kita sendiri, kepada family kita kan. Aku kalau keluar rumah pun aku memang sangka buruk je dekat semua orang. Sekarang ni JNT ke pos laju sampai pun kan, aku pakai mask dulu, aku berdiri jauh kan, aku tak cepat ambil barang tau daripada diorang. Apa je takut bang. Iya. Kan tak pasal-pasal kan. So far macam saya kat sini nak kata takut tak juga, walaupun management kondo cakap nak turun masuk dia pakai mask apa semua. Macam saya kalau lift ada orang saya tak naik. Kalau lift tu kosong baru saya naik. Kau tunggu lift kosong. Betul juga. Kalau kau guna lift lagilah macam tu kan. Kita bawa anak kan, bawa anak apa semua. Lift kosong baru saya naik. Kalau ada orang walaupun dia seorang pun tak apa, you go ahead first, I take the other one. Okey, ni lagi satu. Ahmad Zaimi cakap apa? Guru Quran aku ditakdirkan Allah pergi semalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena COVID. Dan kebetulan ada penyakit lain. COVID ni real. Alhamdulillah tak ada kawan-kawan aku yang anti vaksin. Kalau ada memang putus saudara. Betul. Bila kena dekat orang yang ada kena-mengena dengan kita, kesan dia lain macam. Betul. Memang betul. Jadi ramai orang yang dia macam, ramai sangat yang palatau tau. Dia memang tak ada information yang betul. Kan? Dia sangka-sangka je. Boleh lah. Lepas tu kan, bila dia nak mengesahkan dan nak menghalalkan dia nak cross state ni, nak balik kampung semua, dia mulalah menganut fahaman anti vaksin ni. Kerajaan sengaja je lah buat benda ni. Kan? Sebab dia nak menghalalkan benda tu. Itu biasa lah bang. Yang saya tak belah dulu ada kata vaksin nak masukkan chip. Saya kata chip. Chip tu nak kena ada bateri. Itulah dia. Ada sikit-sikit. Macam mana dah masuk? Kata banyak sangat tu cerita James Bond tu. Ya, betul. Tak, kalaulah betul lah kan. Kalaulah memang betul lah ada nanobot kan. Nanobot ni dia kalah dengan EMP je, Electric Magnetic Pulse. Yes. Betul tak? Pergi buat electric EMP punya device satu, kau tekan lah tiap-tiap hari depan muka kau kan. Settle lah nanobot tu. Kalau kau takut sangat. Okay, Ramzani Rahman cakap apa? Perlis tak besar mana pun, kita boleh nampak masa raya hari tu ramai je orang luar balik. Memang. Habis. Memang Perlis. Aku pun tengok Kuantan pun ramai je tiba-tiba penuh kan. Pelik. Tiba-tiba muka lama tak nampak tiba-tiba muncul dia. Jadi dengan macam-macam
cara dan kaedah lah orang nak cross tick ni. Dan macam-macam alasan lah dia bagi kan. Ni tak boleh lah, itu lah, kena macam ni lah, kena macam tu lah, terpaksa lah. Ini masalah kita tengah genting gila ni masalahnya kan. Okey, Ahmad Zaimi cakap apa? Bidang kerja aku pun perlu jumpa ramai pihak. Kena berjumpa depan-depan. Tiap kali keluar tu risau. Tengah kerja risau, dah balik risau. Sampai depan rumah mandi kat bawah dulu. Adik-beradik semua tinggal dekat. 30 minit drive dah sampai dah. Semua sepakat raya Zoom. Aku memang tak faham jenis negeri ni. Dia Zaimi, dia masalah dia kan. Orang macam kita ni yang memang kita ni adhere atau memang kita patuh betul SOP, kita cuba nak selamatkan semua orang kan. Tapi kita lah yang paling terinaya sebenarnya, sebab orang lain semua macam celaka, tak ada buat apa pun, peduli kan. Boleh jalan merata-rata kan Aiman. Betul. Macam tak ada benda lah. Tengkor kat dia. Itulah dia. Okey. Tak ada benda lah. Menyampak tu. Pening. Kalau tak ada undang-undang dah lama dah. Mamak yang orang yang tak reti jenis tu lama apa makan buru pakai straw. Aku ada tengok satu pagi semalam ke. Orang banyak up dekat Twitter pasal orang yang merayau merata-rata bawa ni gelang pink. Orang yang pakai gelang pink merayau merata-rata. Okey. Ada dua perspektif lah. Satu ialah memang dia orang ni dah pakai gelang pink memang bangang kurang ajar punya. Betul tak? Kau dah pakai gelang pink, kau dah memang kena kuarantin, lepas tu kau pergi keluar merata-rata, pergi jalan merata-rata. Jadi kau bawa risiko kau tu. Kau dah memang kena kuarantin macam tu, kau bawa risiko kau pergi jangkitkan pada orang lain. Itu memang tak boleh dimaafkan lah kan. Patutnya kalau macam ni kan memang kena penjara je kan? Sebab dia telah memberi kegentaran kepada umum. Orang patut macam ni lah patutnya dipenjarakan, disiasat, dibuka kertas siasatan. Ini orang yang sebut nilai tu duduk dalam Selangor yang kena buka kertas siasatan. Itu saya susah mau cakap lah. Itu polisi. Kalau jumpa depan-depan, itu lambang tak boleh pakai, itu paku kapal, you kasih turunkan lah bagi orang lain lah. So aku ada second perspektif Man. Perspektif kedua ialah orang yang keluar ni, yang pakai gelang pink tapi dia keluar pergi kedai apa semua ni, dia sebenarnya terpaksa tau Man. Sebab apa? Dia sekarang ni aku tengok kita dekat Malaysia ni dah tak macam tahun 80-an tau. 80-an dulu kita jaga jiran kita tau. Betul. Jiran kita tengok kita tengok jiran kita senyap ataupun tiba-tiba ada benda berdentum kan, semua orang keluar pergi. Kenapa kau tiba-tiba bunyi benda jatuh? Sekarang ni kan, rumah kau bergegar macam mana pun, jiran kau buat tak peduli je. Dia paling command pun dia call polis je. Kan? Dia nak report, nak complain kau. So, orang macam ni, family macam ni, bila dia kena lockdown dalam rumah, dia semua satu family kena pakai gelang pink. Siapa nak beli makanan untuk dia? Yes. Kan? Siapa nak beli makanan dia? Kalau dah duduk kondo macam kau, Aiman kan? Siapa peduli pasal dia? Siapa nak tanya khabar dia kan? Kau makanan ada ke tak? Kan? Jadi sebab itulah sepatutnya adanya kelab, adanya persatuan taman ke, ada WhatsApp group taman ke. Jadi bila salah satu rumah atau korang ni kena pakai gelang pink, korang bagi tahulah dalam grup tu. Kan? Ini semua diam, malu kononnya. Kepala bu. Sabar. Malu pula dah. Sabar. Kan? Bagi tahu. Bila kau bagi tahu dekat jiran-jiran kau, saya satu rumah kena kuarantin. Semua kena pakai gelang pink. Jadi kami tak boleh pergi kedai. Boleh tak siapa-siapa tolong belikan beras, tolong belikan. Kalau jiran kau teruk kan, kau telefon polis je lah. Aku rasa polis boleh tolong lah pergi hantar barang. Kan? Polis pun rasa. Ataupun kau pakai Grab lah, Grab Mart ke, Grab Food ke kan. Bang, sekarang diorang masing-masing handphone bukan main canggih. Itulah. Kau compare Grab atau Foodpanda ataupun ada application. Apa lagi? Takkan tu pun tak boleh nak order through by mobile benda macam tu. Aku tak faham kan. Jadi okey lah. Aku tengok yang okey, mungkin orang yang kena yang pakai gelang pink merayau ni, dia memang tak reti lah kot. Dia memang tak reti guna apps. Kita sangka macam tu lah, kita nak sangka baik kan. Dia ni memang tak reti nak guna apps teknologi macam tu. So orang lama. Jadi jiran sepatutnya kena tolong lah.
Dan engkau bila kau kena pakai gelang, kau beritahulah jiran kau. Beritahulah taman kau, beritahulah JKK kau. Rumah saya kena kuarantin, kan? Barulah orang boleh tolong. Ini kau pun senyap. Lepas tu kau pandai-pandai pada tahu pergi kedai kat depan, kan? Oh, mana boleh dah, siapa nak tolong saya beli beras? Aku mulalah, kan? Okey. Ucap. Okey, kita tengok ni. Alif Salih cakap apa? Kurang-kurang buat pemakai gelang pink yang mana tak aktif bercampur dengan jiran-jiran. Joinlah WhatsApp group community ke, FB group community ke. Tak aktif bercampur tak bermakna tak boleh bersatu. Hendak 1000 daya. Betul Alif, kan? Pakailah otak, kan? Kalau tak boleh hidup bermasyarakat, at least kau bagi tahulah, kan? Sekadar maklum, kan? Sekadar maklumkan kepada orang lain semua. Keadaan rumah kau, status kau sekarang satu family pakai gelang. Kena tolonglah. Saya bukan nak suruh orang belanja kau beras, belikan ikan semua, tak. Engkau bagilah duit, kan? Saya dah letak duit dekat dalam ni postbox saya, tolong ambil. Ataupun macam-macam kaedah boleh buat lah. Maybank to you ke apa ke, kau transfer online ke, boleh buat lah kalau nak boleh buat. Macam ni lah Alif cakap ni, hashtag hendak 1000 daya, kan? Okay, Ahmad Zaimi cakap apa? Satu lagi yang jenis kata makan kurma dengan habatus sauda tu okey dah, sunnah. Aku rasa bertahun dah aku amalkan minum olive virgin oil hampir setiap malam. Gerak ambil virgin coconut oil pagi-pagi, pil habatus sauda campur minyak zaitun, pil minyak ikan, vitamin C. Aku berebut daftar ambil vaksin AstraZeneca fasa pertama tu. Alhamdulillah kena suntik dah, tunggu second dose. Geng-geng claim sunnah kismis ni satu hal juga. Betul. Itu pun satu. Duk. Aduh, kalau tak tahu lah sebab benda ni memang kita ada di kalangan golongan anti-vax siapa terlampau depends on kata natural punya ubat-ubat semua. Tapi kalau kata dah ada satu benda tu yang lebih baik, saya tak salah. Mufti pun kata tak salah kita ambil. Ya. Ambil. Kita nak pergi tanah haram tu ni, nak pergi ke Mekah pun Arab Saudi kata apa, Pfizer, AZ. Itu saja boleh. Tak lah, bila masa macam tu boleh pula dia jadi tukar mazhab pula. Bukan dia tukar kan dia punya pendapat dia sebab supaya nak membolehkan dia, kan. Betul lah, makanan sunnah ni memanglah setiap sunnah ada kejayaan, kan? Setiap sunnah ada kejayaan. Dan taat pemerintah tu pun sunnah juga, kan? Perintah Allah Ta'ala juga suruh taat perintah, suruh taat pemerintah, kan? Nabi siap suruh cakap apa? Nabi cakap apa? Kalau ada wabak, jangan keluar daripada kawasan wabak tu. Dia dah kabur. Dah ada dah. Yang tu kau tak nak pakai pula, kan? Geng-geng ni sunnah ni tak nak pakai pula macam tu, kan? Stay, duduk. Jangan masuk, jangan keluar. Stay. Yang mana dah dekat dalam, duduk dekat dalam, jangan keluar. So orang kata wabak ni kira baru. Tak, wabak ni daripada zaman sebelum zaman Rasulullah. Ya. Kalau tidak tak ada dalam Quran. Apa dia? Main betul losong belakang tu. Anak aku tengah buat apa tak tahu lah tu. Ambul rajin ni. Okey. Degil dia orang ni memang minta pelempang. Itulah dia. Tak cukup pelempang tu, tak cukup. Kalau orang macam tu cerdik, dia takkan keluar. Banyak je cara nak beli barang. Foodpanda ada, GrabFood ada. Betul. Memang betul. Banyak je cara sebenarnya, kan. Tapi itu yang macam kita cakap tadi, kadang-kadang ada yang macam ada satu aku tengok yang pakai gelang pink tu pakcik tua lah, pakai kepiah, kan. Mungkin dia tak reti langsung lah, dan dia tak ada jalan dah, beras dah habis apa semua, kan. Dia terpaksa keluar. Anda duduk jauh. Tapi kan kalau orang lama, kalau orang lama dan dia faham bahawa keadaan sekarang ni tengah bahaya, sebenarnya dia boleh je berfikir, beritahulah jiran dia, kan. Betul. Ketuk je lah sebelah. Saya ni tak boleh keluar ni, kena kuarantin. Boleh tak tolong belikan ke apa ke? Boleh lah kalau nak buat sebenarnya, kan. Alif Afendi cakap apa? Dia orang kata tu sunnah untuk ta'un je. Pok dahi dia. Aduh lah dia orang ni. Masalah betul. Alright. Okay, siapa yang nak bercakap? Siapa yang nak bersama-sama lagi boleh
boleh ni. Sekejap aku run music siap. Lampu aku tiba-tiba terpadam lah pula tadi. Jadi buka lampu balik. Okey, jadi malam ni topik yang saya bawa ni dalam live saya ni ialah lockdown balik kampung. Bukan lockdown balik kampung. Jadi maksudnya bila lockdown semua berpusu-pusu nak balik kampung. Macam tak boleh fikir dah kenapa. Okay, jadi sesi ni saya juga bawakan secara live di Facebook saya, imregime.com. Kepada rakan-rakan di Clubhouse, kalau anda nak tengok yang video punya version, boleh pergi ke imregime.com. Make sure like dan follow. Dan jangan lupa share jugalah, share lah. Okey, jadi kita dah bersiaran selama 55 minit. InsyaAllah sekejap lagi kita akan tamatkan lah. Sejam cukup lah, lama-lama sangat membebel tak best juga. Terima kasih kepada semua yang join ni daripada tadi ni. Alif Saleh, Alif Afendi, Dahlia Jasmine, Ahmad Zaimi, Ramzani Rahman, Aiman, Alif, Nevoj R, Darzani Darus, Hani Azhari, Faiz Izhaq, Zuhairi Muhammad Sabis, Jad Zamri. Terima kasih kepada semua yang telah join sesi live saya. Belum habis lagi. Kita masih lagi kalau menerima, kalau ada yang nak bersembang. Okey, kepada kawan-kawan yang ada dekat Facebook, sekarang ni Clubhouse telah dibuka untuk pengguna Android. Jika anda ada Android, anda boleh download aplikasi Clubhouse Audio Drop-In. Jadi anda bolehlah berbual-bual macam saya dengan Aiman tadi dekat dalam Clubhouse sambil live ni. Alright. Dan dekat dalam Clubhouse ni dia ada banyak bilik yang boleh orang kita berbual-bual, bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar pendapat, macam-macam topik, macam-macam tajuk. Dan saya telah guna Clubhouse dan telah banyak kawan-kawan baru yang saya jumpa, dapat banyak info, dapat banyak sekali knowledge yang sebelum ni saya tak pernah tahu. Alhamdulillah sekarang saya dah tahu. Jadi itu kelebihan dia. Dia macam chat room, macam WhatsApp juga, tapi dia guna suara semua. Jadi saya cuba combinekan. Kadang-kadang kan dulu bila saya buat live dekat Facebook, kebanyakannya kita baca chat saja kan. Kita baca chat je. Tapi kali ni kita baca juga, kita dengar juga suara-suara rakan-rakan kita yang ada dekat Clubhouse. Dan juga saya ada satu club, nama dia Regime Show, macam sama dekat Facebook saya juga. Regime Show. So saya, kalau anda ada dekat Clubhouse, anda follow lah club tu, Regime Show tu. So bila kita live macam ni, anda boleh berjoin sama-sama saya dengan suara anda. Saya boleh interview, boleh bercakap dengan anda dan macam-macam. Alright, kita sudah 58 minit. Terima kasih kepada semua yang telah bersama dengan Regime Show. Nanti kita akan ke udara lagi dengan topik-topik yang panas-panas. Kalau anda ada cadangan topik, boleh cadangkan dekat ruangan chat. Dan juga tolonglah share video ni supaya ramai orang boleh bagi respon juga berkenaan dengan topik ni. Semoga kita semua dapat diselamatkan. Allah Ta'ala selamatkan kita. Semoga kita semua stay safe. Semoga COVID ni dapat kita tamatkan dengan cubaan lockdown yang pertama ni. Jadi lockdown summary kita, key takeaway kita malam ni, tolonglah stay at home. Janganlah cuba cross state, cross district. Duduk rumah betul-betul. Duduk betul-betul. Bagi tahu anak, bagi tahu isteri, bagi tahu kawan-kawan semua, jangan keluar rumah. Duduk rumah. Kita cuba betul-betul kali ni, duduk rumah betul-betul. Kita tengok apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh hasilkan daripada lockdown kita kali ni. Make sure lockdown ini lockdown yang terakhir kita buat. Semoga kita harungi, Yusdi cakap, moga kita semua berjaya harungi zaman COVID ni. Amin, amin.
Baik, terima kasih semua rakan-rakan. Semoga kita jumpa lagi. Saya Rejim, host anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.